والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita nyatakan terima kasih kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas curahan nikmat yang Allah taala curahkan kepada kita. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, setelah beberapa lama kita bercuti kerana PKP, insya-Allah malam ni kita sambung kembali pengajian kita, masih lagi berkaitan dengan semaya. Masih lagi berkaitan dengan semaya. Insya-Allah kita sama-sama dengar, sama-sama baki, sama-sama nilai setara mana ibadat kita yang namanya semaya hak kita duk buat selama kening. Betul kau tidak, tak kena mana, salah mana, benda fardu lagu mana, benda sunat lagu mana. Insya-Allah tuan-tuan sekalian. Jadi hak mana pandai dah tu anggaplah ianya sebagai satu ulang kaji. Hak mana tak pandai lagi bab semaya ni anggaplah sebagai satu ilmu baru yang kita belajar untuk kita menambah baikkan amal ibadat kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang hamba pernah nyatakan selama ni, sesungguhnya Allah Ta'ala akan tanya kepada kita di alam kubur esok, di akhirat esok. Benda yang pertama Allah Ta'ala tanya adalah solat ataupun semaya. Kalau semaya ni jadi habislah hak lain. Semaya ni kita ibaratkan sebagai pasport. Pasport kita nak lintas sepadan ke apa, dia ada pasport dia. Maka kalau pasport kita ni bersih molek, cuci molek rekod kita, maka gilah ke depan jauh mana sekalipun, beres perjalanan kita. Begitu juga di akhirat nanti yang namanya alam barzakh, alam kubur, maka Allah akan tengok pasport kita yang namanya semaya. Lagu mana semaya kita, solat kita. Kita duduk sujud, duduk semaya tunggal-tunggik daripada budak lagi. Siapalah kita jadi anak dara, siapalah kita jadi tuk orang dah ni, nak mati esok lusa dah. Maka mari kita tengok, mari kita renung setara mana semaya kita. Kita bimbang takut-takut amal ibadat yang kita duk buat tu segalanya bagaikan debu yang diterbangkan angin, bagaikan air dicurahkan ke daun keladi. Semaya tu gak, tapi rupa-rupanya Allah Ta'ala reject belaka. Allahu Rabbi, lagu mana keadaan kita? Kalau dia mau reject masa kita duduk atas dunia, dah lagi lah kita nak belajar apa. Tapi dia mau reject bila? Masa duduk kubur esok. Tak boleh buat apa dah kita ya. Tak boleh buat apa. Kalau duduk atas dunia dia mau reject apa, kita boleh lah beki lagi, belajar lagi, beki semaya apa. Tapi dia mati kat tuan-tuan sekalian. So kau nak semaya, nak berzikir, nak gerak bibir mulut pun tak boleh dah. Sebab apa? Sebab kita mati dah. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita belajar bab semaya agar kita nak mutu ibadat kita khasnya semaya ini kau jadi insya-Allah. Apabila molek semayanya, maka benda lain pun akan molek belaka. Rumah tangga pun akan molek. Rezeki pun murah. Anak-anak pun akan jadi belaka. Sebab apa? Sebab kunci dia mari daripada semaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ni kita masuk ke dalam bab yang baru. Kalau dah rasanya mengikuti sekat rukun semaya gitu. Bab yang baru yang membicarakan berkaitan dengan sunat-sunat semaya. Dalam episod yang lepas kita membicarakan tajuk berkaitan dengan rukun. Rukun ni apa dia kak? Rukun ni benda hak wajib. Benda hak wajib kena buat. Kalau tak buat tak jadi semaya kita. Antaranya kita baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Tak sah semaya kalau tak baca Fatihah. Baca sedaknya surah wa mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ngataranung gapo kita baca tapi Fatihah tak baca tak sah sembahyang kita. Baca hak surah-surah tu tuan-tuan sekalian adalah merupakan sunat aja.
Tak baca pun tak apa, baca pun tak apa, ada masalah. Tapi benda wajib Al-Fatihah. Sebab tu kena belajar kita ni betul Fatihah molek, makhraj dia mana, hukum hakam dia mana. Ni tu sedikit ulang kaji berkaitan dengan rukun-rukun sembahyang ataupun benda wajib dalam sembahyang, benda asas, benda tiang dalam sembahyang. Malam ni kita sambung kembali berkaitan dengan sunat-sunat sembahyang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang dikatakan sunat? Sunat ni gapo? Sunat ni bukan sunat budak hak Jawi tu dak. Budak Jawi tu sunat tu bahasa kita, bahasa kampung kita. Sunat ni maksudnya ialah perkara yang dituntut ke atas kita semua melakukannya dengan tuntutan yang tidak wajib melakukannya akan diberikan pahala dan meninggalkannya tidak dikenakan seksa, yakni dosa. Tinggal tu tak kena dosa, tapi kalau buat boleh pahala. Tu takrifan maknanya sunat. Tapi kita hak jenis kelas tamada ni tuan-tuan jangan duk tinggal sunat lah. Sebab apa? Sebab alim ulama hak ilmu banyak, alim ulama hak tahajud banyak, semaya banyak, sunat ni bagaikan benda wajib bagi dia. Pas kita hak jenis tamada, hak kelecak ayam ni nak buat hak wajib saja, hak sunat kita tinggal. Confirm ke hak wajib itu Tuhan terima? Confirm ke hak wajib itu sempurna molek? Benda sunat ni dia tapu pada benda hak wajib. Benda sunat ni dia tapu dah, dia tapu kepada benda hak wajib. Kalau ada rapang pada benda wajib, maka hak sunat ni lah perlu tepe bui. Ada setengah orang tu dia kata wak gapo sunat go tu, sunat go ni, sunat dah. Kita wajib sudah tak apa kalau kita hak wajib tu betul-betul kita perhati 100%. Tapi lah ni kita tak tahu setara mana kita ni. Siapa dia boleh jawab dia ni confirm ibadat dia Allah Taala terima? Ada orang boleh jawab tuan-tuan sekalian. Maka kita sebab itulah galakan kepada kita jangan tinggal benda-benda sunat. Solat itu mempunyai syarat-syarat dan rukun-rukun yang mesti dan wajib dilakukan supaya solat itu didirikan menjadi sah. Dan sah kat tu yang terima lah. Tapi supaya kita nak pergi bagai kat orang, kita nak pergi bagai kat orang, kita pergi ziarah siapa-siapa ke, ataupun kita jual ke, kita buku nasi dengan comel. Kita buku dengan comel ni kita wikak orang, maka orang akan bayar. Kalau kita buku dengan kaki dengan buku dengan caduh, agak-agak orang nak ambil dah. Begitu juga hadiah. Hadiah kita buku hadiah pula gapo dia benda dalam tu. Benda hak tak molek lah. Buku pula dengan tak molek. Agak-agak orang ambil ke dak? Kalau orang ambil pun alik belakang kita pun dia mau pekong selalu. Sebab ke dia? Kakak ni kaku benda tak molek dak ngepek selalu orang. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan kita sujud kepada Allah, kita kena sembahkan yang terbaik. Kena sembahkan yang terbaik kepada Allah. Sebab ke dia? Sebab kita hamba dia. Sebab kita ni hamba kepada Allah, kena buat yang terbaik. Tapi kita lah ni semayang lah yang paling kita malas, semayang lah yang paling kita cakdu. Kalau bak makan, bak bini, bak beranak, bak tidur menyungguh sangat. Bak makan juga selo lah gapo, kena ada gotu, kena ada sambal, kena ada goni. Bukan main bak makan. Begitu juga bak tidur. Bak tidur gak tak boleh ada pasir bak tidur nah, kena ada air baum ke, kena kain selimut, kena tak ada kain selimut, marah terlalu kau bini ke apa. Begitu juga bak kain baju, bak gotu ni. Tapi bak apa? Bak sembahyang hak paling penting ni kita tak cara sebab ke dia. Lelenya kita dengan Allah Taala, wak nganyinya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bak masuk dalam jamban pun kita bukan main lagi dalam jamban. Kena ada air bau dalam jamban, tak boleh ada air setitik pun nak duduk ni tempat jamban, nak duduk gapo ni. Kena ada air, tak boleh bau gapo. Bak dalam jamban pun kita bersungguh. Kenapa tidak bak semayang hak lebih besar lagi tuan-tuan sekalian. Maka solat itu mempunyai perkara-perkara, begitu juga solat itu mempunyai perkara-perkara sunat yang dituntut kepada orang yang solat supaya melakukannya.
Walau bagaimanapun tuntutan tersebut bukanlah tuntutan wajib. Benda sunat ni buat tak apa boleh pahala, tak sebuat pun tak apa, ada masalah. Dengan itu pahala sembahyang, pahala solat itu akan menjadi semakin sempurna sekiranya ditambah, dan jika dia melakukan dan tidak dikenakan dosa dengan sebab meninggalkannya, itu melakukan benda-benda sunat. Contohnya semaya kita ni, kita boleh markahnya 70. Semaya kita ni, hak wajib kita buat ni tak 70 markah. Maka benda-benda sunat yang kita buat dalam semaya itu, dia akan menjadikan kepada 30 hak berbaki lagi, tak? Menjadikan 100% markah apabila kita semaya. Sunat-sunat solat itu banyak. Sunat-sunat semaya itu banyak, dan secara keseluruhannya dia boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Sunat-sunat semaya ni banyak dan dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, sunat-sunat yang ditunaikan sebelum solat. Sebelum semaya ada dah benda sunat. Yang keduanya, sunat yang dilakukan ketika semaya, ada juga benda sunat. Yang ketiganya, sunat-sunat yang dilakukan selepas semaya, sebelum, semasa dan selepas. Banyak. Benda sebelum ke apa dia? Benda sebelum semaya ni banyak. Banyak, antaranya pakai pakaian yang terbaik. Pakai bujubah comel, piyah comel, dak seluar molek, pakai dengan sejadah gapo molek, bawai bang gapo. Ini benda-benda sunat. Tak, benda-benda sunat semasa semaya, maknanya kita pakai dengan pakaian yang terbaik. Maka masa semaya pun pakaian yang terbaik itu akan mempengaruhi khusyuk kita dalam semaya. Cuba kita pakai baju buruk. Baju buruk hak bau hang jebak panggil. Ni baju buruk hak bang kohong. Ni kain kano petik sawo, kain sarung, kain plekat hak jenis kerah kekung tu. Nak kilah betul boleh kerah dah. Dak. Maka lagu mana semaya kita? Kita semaya sedap baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi wak duk bau kata tak. Lagu mana keadaan kita? Benda busuk dia tak akan campur dengan benda sedap, tuan-tuan sekalian. Benda busuk dia tak akan campur. Tak, cuba minyak dengan air. Minyak dengan air. Minyak kita bubuh dalam gelas ada air. Kita kacau lagu mana pun dia tak akan campur. Begitu juga dengan benda busuk, dengan benda hak molek, dia tak akan campur. Sebab tu sunat-sunat kita masa semaya mempunyai rakyat dulu, tuan-tuan sekalian. Khusyuk solat itu bermula dengan kita pakai pakaian yang terbaik. Bermula dengan kita betul niat kita, ya Allah, aku nak pergi sejid kerana-Mu ya Allah. Bukan kerana tu imam, bukan kerana gapo-gapo dak, kerana-Mu ya Allah. Maka hujan ke panas pun kita akan mari juga ke masjid. Kita bimbel lah ni, tuan-tuan sekalian. Tak, kita mari ke sejid kerana benda lain. Ke sejid ada jamu malam ni, sebab itulah mari ke sejid. Sejid malam ni ada gapo dia, ada orang ngajar ke, ada ustazah mari ke, marilah nak mari ke sejid. Jangan. Tak, kita betul niat kerana-Mu ya Allah. Maka tak cakap aku letih, kau malah, kau kita akan mari juga. Sebab apa? Sebab kita buat kerana Allah. Khusyuknya semaya itu, jadinya semaya itu bermula dengan wuduk kita lagu mana? Ambil air semaya. Ni benda-benda sunat ni, wuduk dengan molek, basuh tangan molek, tak bazir air gapo tak. Dengan perasaan yang tenang, dengan jiwa yang bersih mari ke sejid gapo. Ini benda-benda sunat. Walau bagaimanapun benda-benda sunat itu sebenarnya ada 3 perkara. Ni hak sani tu hak ekor-ekor dia, hak ekor-ekor dia. Tapi hak sebenarnya ada 3 perkara benda sunat sebelum semaya, sebelum kita solat. Ni hak kita nak ngaji malam ni. Yang pertama sunat ditunaikan sebelum semaya, iaitu azan, kena bel. Ni kena bel. Nah, penjelasan berkenaan dengan erti, dalil dan syarat dan semua perkara yang berkaitan dengan azan ini akan dibincangkan semula. Kita bincang semula bab azan lagu mana. Tapi nak ayatnya azan ni benda sunat. Sebab tu kita ada di kalangan kita, dia tak bel pun tapi dia tak qamat pun tapi dia sembahyang. Apa kita lah, kita pergi mari mana-mana, tai sampai singgah mana-mana tesi minyak ke gapo, ambil air semaya gapo, masuk dalam bilik semaya, Allahu Akbar. Kita tak bel pun.
Tak qamat pun. Setengah orang tak qamat pakai Allahu akbar. Sebab apa? Sebab benda tu benda sunat. Tetapi sekiranya kita dapat azan, maka boleh kita azan dan ianya menyempurnakan lagi semaya kita. Tapi tengok keadaan lah. Kalau kita duduk kat sejid gini, saat ni orang semaya dah ngorek pukul 7 hak ni. Kita pun siapa lewat 7.30. Tengok-tengok orang sudah semaya belakang dah. Betul lah tak ada orang ngajar. Kita pun mari 2 3 4 orang anak-anak kita gak buka speaker kita band pula. Allahu akbar. Orang dengar apa yang kata warna band 2 kali memang Mekah ke apa dak. Jadi satu hal pula ni. Selewing pula ni. Tengok keadaannya. Azan ini merupakan perkara sunat. Begitu juga iqamah. Iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini benar-benar sunat. Tak qamat pun tak apa, tak azan pun tak apa. Kalau buat boleh pahala. Yang ketiganya, sebelum solat itu apa dia? Iaitu meletakkan suatu pemisah, sutrah dia panggil. Pemisah di hadapan semasa kita solat, yang memisahkan antara kita dengan orang yang lalu lalang. Seperti dinding, tiang, kain dan ikutlah hampas jadah dan seumpamanya. Sekiranya perkara tersebut tidak ada, maka memadai kita membuat satu garisan di hadapannya. Kita semaya tengah padang gapo ndak, tengok kayu tak ada gapo tak ada, lalas sekali kita pun tarik buat garisan gitu atas pasir. Padang gitu je. Ini benar sunat tuan-tuan sekalian. Ayatnya kita ni semasa sebelum semayang kita kena pastikan depan kita ni tak ada orang lalu. Sebab tu kita tengok setengah orang tu dia semayang bucu dinding. Selepas semayang fardu lah, dia bayang bucu dinding, belakang tiang dia semayang. Sebab ke dia? Sebab benda sunat ni lah. Dia kena ada penghadang duduk depan. Tapi kalau kita ni tak ada kuku mana pun ada orang lalu ke depan kita, maka letaklah sesuatu kain ke gapo, kursi ke gapo ke sebagai sutrah pendinding penghadang kita kepada orang yang lalu lalang. Ini benda sunat tuan-tuan sekalian. Imam Bukhari telah meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari-hari raya, baginda memerintahkan supaya diambil sebilah lembing yang pendek lalu diletakkan di hadapannya. Lalu baginda solat dengan berhadapan lembing tersebut, sedang orang ramai berada di belakangnya, di belakang lembing tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh baginda ketika musafir. Ni dalil dia. Lembing pendek. Lembing pendek Nabi cak pacok engkau dulu atas pasir gitu ya semaya ni. Cak pacok maka Nabi pun apa jadah gapo semaya depan sini. Depan sana depan lembing tu ada orang lalu orang lalu ni. Tapi kita kalau jenis kita ni orang ada ilmu tuan-tuan sekalian, punyalah luah dunia ni lalu ku lain lah. Jangan duk lewat depan orang semaya. Jangan duk lewat depan orang semaya lalu ku lain. Kalau kita tahu ni orang semaya ni gapo dia, fadilat dia semaya ni, nescaya kita tak akan lalu ke depan orang semaya walaupun kita terpaksa tunggu 40 tahun. Nak orang yang besarnya, jangan duk kacau orang semaya ni. Tapi kita terdepan orang semaya, kita nak bergurau, nak gapo dak. Budak-budak lah biasanya. Ni, budak-budak tak ada arah lah, mungkin dia tak tahu. Ni tuan-tuan sekalian. Yang keduanya, yang pertama tadi sunat-sunat sebelum sembahyang. Sebelum kita solat ada sunat dia. Sunat yang kedua iaitu sunat yang ditunaikan ketika solat, ketika sembahyang. Ketika sembahyang juga dia ada perkara-perkara sunat. Dan ianya terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertamanya sunat ab'ad, yang keduanya sunat hay'ah. Sembahyang ni tuan-tuan dia banyak hukum dalam sembahyang ni. Dia ada benda wajib, dia ada benda sunat. Tak kena buat, dia ada benda makruh. Tak kena buat juga, dia ada benda haram juga dalam sembahyang. Dia banyak hukum. Apakah yang dikatakan sunat ab'ad? Sunat ab'ad ialah semua perkara yang kalau ditinggalkan maka ia boleh ditampung semula dengan sujud sahwi di akhir sembahyang. Manakala sunat hay'ah
iaitu perkara kalau ditinggalkan dan ia tidak membawa kepada perlunya sujud sahwi. Ingat molek perbezaan dua ni. Nah, yang pertama namanya sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni semua benda yang kita buat, kita tinggal tu, kita hukum dia sunat, kita sujud sahwi. Sunat bukan wajib, faham molek? Benda kita tinggal tu, maka kita disunatkan sujud sahwi. Tapi kalau kita tak sujud sahwi tak apa. Tak sujud sahwi tak apa. Contohnya tahiyat awal dia panggil. Kita sembahyang Isya 4 rakaat dah. Mula-mula tahiyat awal. Tahiyat awal tu kalau kita tinggal, dia sunat yang hukum dia. Tahiyat akhir tu wajibnya. Kita tinggal tahiyat awal, hukum dia sunat. Maka kita pun sunat pula atas kita untuk sujud sahwi. Sujud sahwi akhir sebelum salam tu kita sujud sahwi, sebabnya kita tinggal. Hukum dia sunat, bukan wajib. Tapi kalau kita tak sujud sahwi pun tak gapo, kita bakal tinggal dengan gitu, sah juga sembahyang kita, tapi nampak cacat aku panggil. Cacat kalau jenis orang ingat tak ada kaki, tak ada tangan, hidup. Tak ada kaki, tak ada tangan. Sebab tu dituntut untuk kita sujud sahwi. Begitu juga manakala sunat hayat ialah perkara yang ditinggalkan, kalau bahasa kita tinggal tidak membawa kepada perlunya sujud sahwi. Kita tinggal ni benda tu dengan tak ingat dengan gapo, tidak menjejaskan perkara sembahyang kita ni. Dan penjelasan berkenaan sujud sahwi dan perkara yang berkaitan dengannya, kita akan ulas semula mengenai amalan-amalan dalam sembahyang. Kita pergi sosok pula tuan-tuan sekalian. Sunat-sunat ab'ad. Sunat-sunat masa sembahyang ni ada dua tadi, ulas semula. Sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Hay'at. Sunat ab'ad apa dia? Yang pertama namanya tahasyud awal ataupun tahiyat awal. Hamba ayat sana. Yang dimaksudkan dengan tahasyud awal ialah tasyahud yang dibawa ketika duduk, yang tidak disudahi dengan salam, iaitu duduk di penghujung rakaat yang kedua sebagai sembahyang yang 4 rakaat ataupun sembahyang yang 3 rakaat. Contohnya sembahyang zuhur, asar, maghrib dan isyak, di mana disunatkan membaca tahasyud awal ketika itu. Ni 2 rakaat tu kan kita baca tahasyud awal. Hadis ada menyebut berkenaan dengan seorang lelaki yang tidak sempurna solatnya, sebagaimana riwayat Abu Daud, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan lelaki tersebut, fa idza jalasta fi wasatis salati fatma'inna waftarish fakhidhaka yusra thumma tashhud. Apabila kamu telah duduk, yakni sampai di pertengahan sembahyang, maka tetapkanlah sebentar dan duduklah paha kamu yang kiri dan duduklah pada paha kamu yang kiri dan bacalah tasyahud. Dalil ini menunjukkan bahawa tasyahud awal ini sunat dan bukan fardu. Begitu juga hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah telah mendirikan sembahyang zuhur dan baginda telah meninggalkan duduk pada tahasyud awal. Apabila baginda menyempurnakan sembahyangnya, baginda sujud dengan 2 kali sujud, yakni sujud sahwi, sebagai ganti kepada tasyahud yang baginda tinggalkan tadi. Ni tuan-tuan sekalian, sunat-sunat ab'ad tasyahud awal. Yang keduanya selawat kepada Nabi selepas tasyahud awal. Ia juga merupakan suatu sunat yang kalau ditinggalkan perlu kepada sunat kepada melakukan sujud sahwi, selawat kepada Nabi. Ni. Yang ketiganya duduk untuk membaca tasyahud awal. Ini bermakna ketiga-tiga perbuatan itu 3 perkara sunat yang berasingan, iaitu sunat duduk, sunat baca tasyahud padanya dan sunat berselawat kepada Nabi. Duduk baca tahiyat sunat juga. Kalau kita tak nak duduk, kita sembahyang belah cacat, lutut kita ni habis, lutut kita nyetok ke gapo, tak belah cacat, boleh kita sembahyang belah cacat, tak, maka kita baca tahiyat belah cacat, boleh, tak ada masalah. Ni maksud dia.
Yang keempatnya ialah selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir yang merupakan rukun dalam sembahyang. Ni tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni rukun. Tapi sunat situ apa dia? Selawat kepada Nabi dan ke atas keluarga Nabi semasa tahiyat akhir. Ini berkaitan dengan sunat-sunat ab'ad. Begitu juga dengan membaca kunut ketika iktidal rakaat yang kedua pada sembahyang subuh dan di akhir rakaat sembahyang witir selepas separuh daripada bulan Ramadan, dan juga ketika iktidal di rakaat yang akhir pada mana-mana sembahyang yang dibacakan kunut nazilah. Baca kunut ni kan, kunut kita sembahyang subuh tu hukum dia sunat ab'ad. Sebab tu kita pergi kau perlis ke mana dia tak baca. Dia tak baca dan tak ada sujud sahwi pula. Kalau kita biasa gilah kau perlis ke mana, kita akan jumpa lah. Tempat kita ni banyak orang yang baca kunut lah. Ini berkaitan dengan sunat ab'ad. Kita pergi kepada sunat hayat. Sebagaimana yang telah disebut bahawa hayat ialah sunat-sunat sembahyang yang sekiranya ditinggalkan tidak disunatkan menampungnya kembali dengan sujud sahwi, berlainan dengan sunat ab'ad tadi. Antaranya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk dan bangkit daripadanya. Seterusnya meletakkan tangan kanan di atas bahagian belakang tangan kiri ketika berdiri. Letak gini ni. Kita boleh nak letak bawah kanan ke apa, tak ada masalah. Tertinggal, tak siwak begitu, tertinggal, ada masalah ke apa? Benda sunat je. Melihat ke tempat sujud, sunat hayat juga. Melihat ke tempat sujud itu dengan tujuan supaya kita khusyuk dalam sembahyang. Dan makruh jika kita meliarkan pandangan kepada pandangan ke sekeliling. Tujuan tengok tempat sujud tu nak suruh mudah khusyuk sembahyang. Tapi sekiranya kita tengok tempat sujud tak khusyuk sembahyang. Engkau tengok tempat sujud sejadah pula, gambar sejadah serupa dengan gambar apa dia, gambar rumah lah, gambar gapo kalau, maka menyebabkan fikiran kita lari. Kita pun tengoklah lain sikit. Tengoklah lain, tengok dinding, menyebabkan kita khusyuk. Tak apa. Tengok tempat sujud tu merupakan benda sunat. Begitu juga membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Wajjahtu wajhiya lillahi, itu benda sunat. Boleh kita lepas akad takbir terus baca Fatihah lalu boleh, ada masalah. Seterusnya membaca al-isti'azah selepas doa iftitah. Isti'azah sebelum kita baca Fatihah tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Isti'azah tu, a'udzubillah tu hukum dia sunat kita baca. Begitu juga sunat-sunat hayat yang lain, membaca dengan kuat dan perlahan bacaan dalam sembahyang di tempat-tempat yang tertentu. Tempat-tempat disunatkan membaca dengan nyata dan kuat ialah pada 2 rakaat sembahyang subuh, 2 rakaat pertama sembahyang maghrib dan isyak, sembahyang jemaat, sembahyang kedua-dua hari raya, sembahyang gerhana bulan, sembahyang istisqa minta hujan, sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat witir di bulan Ramadan. Ini merupakan sembahyang-sembahyang sunat yang disunatkan kita baca dengan kuat. Kita baca dengan kuat. Kesemua itu disunatkan, sama ada bagi imam ataupun sembahyang seorang diri membacanya dengan kuat. Manakala solat yang lain daripada itu disunatkan dengan membacanya dengan perlahan. Sembahyang zuhur, sembahyang asar disunatkan kita baca dengan perlahan. Sunat-sunat hayat yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Membaca sesuatu daripada ayat Al-Quran selepas Al-Fatihah. Ayat dah tadi kan? Kita baca surah-surah. Kita baca surah-surah selepas Al-Fatihah, hukumnya sunat hayat.
nak baca surah pendek kau, nak baca surah panjang kau, tengok kepada kesesuaian lah. Sebab tu imam ni dia kena tengok makmum. Tu imam dia kena pandai tengok makmum. Kalau makmum ni orang tua belakang baca pendek-pendek sudahlah, tidak kat nyanyi kok kan. Kadang-kadang ada orang anak duk jerit di belakang. Mak duk semayang, anak jerit kuang. Tu imam pisah duk derah pula sekali dengan bodoh. Bila-bila dia derah baca ni, dia bila geram pula. Iza jaa nasrullah, bisa derah gitu pula. Nak marah ke budaknya. Baca pendek-pendek sudahlah. Inna a'taina ka gapo ko. Mungkin budak tu jatuh ke gapo ko. Kena pandai, kena ada seni dia panggil. Banyak lagi sunat-sunat hayat yang lain. Seterusnya ialah mengucapkan takbir ketika berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain. Melafazkan takbir dengan kuat. Apabila kita mula solat dan bertakbir dengan takbiratul ihram, maka disunatkan mengucapkan takbir seumpamanya setiap kali berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Kecuali ketika bangkit daripada rukuk. Nak rukuk kena kata Allahu Akbar. Kecuali ketika bangkit daripada rukuk, kita kena kata dulu Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tu sekurang-kurangnya bacaan. Seterusnya sunat hayat yang lain itu membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk dan sujud kena tetap tenang dan dalam keadaan rukuk dan sujud, maka dia perlu berkata sekurang-kurangnya subhanallah ataupun subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tu hak panjang, ada lagi hak panjang lagi. Tapi sekurang-kurangnya dia berkata subhanallah sekadar. Sebab benda tu benda sunat. Seterusnya meletakkan kedua tangan di atas permukaan kedua paha ketika duduk membaca tahasyud awal dan akhir. Letak tangan atas paha semasa tahiyat tu hukum dia sunat juga. Menjulurkan tangan kiri dan tangan kanan di samping merapatkan, menghimpunkan jari-jari antara satu sama lain, di mana hujung jari tersebut berada di hujung kepala lutut. Manakala jari tangan kanan dilipatkan, digenggamkan kesemuanya melainkan jari telunjuk. Ianya dihulurkan dalam keadaan direndahkan ketika tahiyat awal, bacaan tasyahud. Kemudian diangkat sebagai isyarat kepada keesaan dan keagungan Allah. Ketika sampai kepada bacaan asyhadu an la ilaha illallah, disunatkan mengekalkan dalam keadaan begitu tanpa menggerak-gerakkan sehingga selesai solat. Masa tahiyat ni, tangan kiri kena luruh belakang, letak atas lutut ni, biar sama dengan lutut, biar sama dengan kepala lutut kita ukuran dia. Tangan kanan pula hak lain genggam belakang, kecuali jari telunjuk kena sterik, hak lain kena genggam belakang. Dan sterik itu pula diangkat ketika bacaan asyhadu an la ilaha illallah dalam tahiyat itu. Sebab apa? Sebab sebagai isyarat tanda kepada keesaan Allah dan keagungan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ni cara dia, kaedah dia. Disunatkan dalam keadaan begitu. Kena coking lagu ni sama-sama sehinggalah habis sembahyang. Baru boleh jatuh. Apabila tu imam ayat assalamualaikum warahmatullahi, selepas salam yang pertama, tu imam pun paling kiri, salam yang kedua kita pun boleh jatuh tangan kita ni. Jangan duk main pula. Amo pernah tengok ada orang dia akak gitu dia main main pada apa benda ni. Dalam semaya nak main juga. Bukan coking gitu. Tu kaedah dia. Benda mudah je tapi tak mengaji gak jadi payah pula. Seterusnya sunat hayat juga duduk tawarruk. Ini sunat ni, maksud dia sunat. Tapi kalau kita tak genggam gini nak buka belakang, tak ada masalah, dia sunat. Tapi biar kita tu duduk dengan keadaan molek lah, jangan nampak keji. Jangan nampak keji dalam keadaan kita sembahyang. Jangan kita sembahyang serupa nampak tak sembahyang. Tu maksudnya. Seterusnya sunat hayat yang lain duduk tawarruk
ketika duduk yang akhir, ketika membaca tahiyat akhir, dan duduk iftirash pada tempat yang selain daripadanya. Duduk tawarruk ni duduk tahiyat akhir itulah. You kena belok gitu kaki coking ke apa tu. Tapi ada setengah orang tak boleh buat kaki tu, tak boleh buat coking gitu, kaki belakang tu. Ya mari sakit urat lah ke apa ke. Buat setakat yang kita mampu. Agama ni mudah tuan-tuan sekalian. Tak boleh jangan dia buat. Seterusnya sunat hayat. Masuk ke waktu. Sikit lagi dah. Sunat hayat yang lain insya-Allah kita perhabis. Membaca selawat Ibrahimiyah dan doa selepas tahasyud akhir. Tahiyat akhir tu ni kama sallai ta'ala tu dia panggil selawat Ibrahimiyah. Dan habis selawat tu ada doa, ada setengah orang baca, ada pula doa yang akhir pada selawat Ibrahimiyah itu. Hukum dia sunat juga. Kita muka baca tahiyat ni senyap. Tak tahu tu email tak kat mana, tak tahu. Maka kita daripada duduk ngoyak kursi, baik kita baca doa-doa, selawat-selawat ke gapo. Muka kita jenis baca cepat. Tu email jenis baca lambat tu email ni kita pun baca doa ke gapo. Insya-Allah boleh pahala. Seterusnya iaitu memberi salam yang kedua sebelah kiri, hukumnya sunat. Mata ayat sani. Hak rukunnya sembahyang, hak wajibnya salam kepada alik kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Alik kiri ni sunatnya. Maka tak siwi tu tak apa, tak siwi tak paling kulit kiri pun tak apa, tak ada masalah sebab dia sunat. Salam yang pertama adalah rukun, iaitu ketika memalingkan muka ke arah kanan. Apabila seseorang itu melakukannya, maka berakhirlah semua rukun dan perkara yang wajib dalam sembahyang. Walau bagaimanapun dia disunatkan melakukan penambahan, iaitu memberi salam yang kedua, yakni kulit kiri dengan berpaling ke arah kiri mukanya. Yang terakhirnya ialah sunat hayat, ialah sentiasa khusyuk di sepanjang kita berada dalam sembahyang. Makna khusyuk ialah hati sentiasa dalam keadaan sedar dan ingat akan bacaan-bacaan, zikir-zikir, doa-doa. Pendek kata kak, biar macam orang sembahyang. Ni tidak ada orang sembahyang supaya ngaduk main. Kep joget kau tu, kep bergerak kau ni, kep pala tengoklah ke atas, kep tengoklah ke bawah, macam-macam keadaan. Kep paling kau tu, kep paling kau ni, nampak keji dalam sembahyang dia. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, malam ni kita dua tajuk kita boleh, iaitu yang pertama sunat-sunat sebelum sembahyang. Yang kedua sunat-sunat semasa sembahyang. Sunat-sunat sebelum sembahyang ni banyak. Antaranya wuduk dengan yang terbaik, pakai baju yang terbaik, pakai air bau gapo, jalan mari ke masjid kut lain, kelik kut lain. Begitu juga dengan azan, iqamah dan sebagainya. Tu sembahyang dia sunat-sunat sebelum sembahyang. Begitu juga sembahyang sunat-sunat sebelum semasa sembahyang. Yang terbahagi kepada dua, iaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Sebagaimana yang diterangkan tadi. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, dalam episod yang akan datang kita akan tengok sunat-sunat pula selepas mengerjakan sembahyang. Antaranya selepas sembahyang kita disunatkan bersama dengan imam. Bersama dengan imam, tunggu tu imam berdoa, tunggu berzikir sekali dengan tu imam, besar fadilat dia. Jangan sudah sembahyang mu bangun, aku bangun tinggal tu imam dengan tu bilal, jujur tutup lampu, jujur tutup aircon. Jangan, melainkan kita sekali muka berjemaah kan, apa bunyi lagi berjemaah. Mari ke masjid sekali dengan tu imam, mari balasah sekali dengan tu bilal, gapo klik pun biar klik sekali ya. Kecuali ada urusan gapo tu ada arah lah. InsyaAllah tuan-tuan, yang baik itu mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kesilapan diri hamba sendiri. Minta maaf banyak insya-Allah. Ada persoalan yang nak tanya muslimat? Hamba tak boleh jawab, hamba minta ustaz jawab. Mana? Sayyidina. Tu tujuan kita ayat Sayyidina. Tu kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia balas bab Sayyidina ni. Satu hal juga ni. Ada orang kata tak boleh baca Sayyidina ni. Ada orang kata pasal Muhammad saja ni. Kita sebut Sayyidina tu sebenarnya kalau mengikut jawapan hak mau dengar daripada mufti wilayah persekutuan ni tuan-tuan sekalian ni, kita mengagungkan Nabi tak ada masalah. Tak, sebab Sayyidina penghulu tu siapa dia penghulu tu? Penghulu tu maknanya Nabi lah. Bukan kita kata kita sebut nama orang lain. Kita mengagungkan Nabi tak ada masalah. Hak taksirnya kita sebut Sayyidina tu kita teringat ke orang lain. No, orang tino hak nama Sayyidina ko, waris kita nama Sayyidina ko, hak tu hak tak bolehnya. Dia penambahan dalam selawat ni kita boleh tambah tak ada masalah. Tetapi tambah tu ada kaedah dia. No, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Sayyidina ni mengagungkan. No, hak tak bolehnya kita nak sebut Sayyidina ni kita teringat ke orang lain. Tapi jenis-jenis orang ni kata pandai-pandai tambah tak boleh. Macam-macam hal. Ni, batu kita ni tuan-tuan sekalian, kita kalau rasa dengar orang sebut Sayyidina, jangan duk marahlah. Sebab mungkin tujuan dia sebut tu dia mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kita tahu dia sebut Sayyidina ni maksud muka lain. Dia duk puja ke muka lain. Tu kita kena tegur. Ada masalah. Benda untuk mengingatkan kita kepada Nabi ada masalah. Sebab alim ulama pun beramal dengan benda-benda Sayyidina agapo ni. Tapi pokok kita hak jenis itu ni kan dia balas pak Sayyidina, hak tu Sayyidina, hak ni Sayyidina. Tak tahan yang nak sebut hak tu Wahabi. Adalah hakik pala belakang dengar. Ni, mau ikut bagaimana yang dinyatakan fatwa oleh mufti wilayah hari itu, sebelum dia jadi menteri ni, dia kata sebut Sayyidina tak ada masalah sekiranya kita mengagungkan Nabi. Mengagungkan Nabi. Tapi kalau tersebut Sayyidina ni kita duk agung ke orang lain, niat ke orang lain tak boleh. Dosa hukumnya. Ada soalan lain tak? Muslimah ada nak tanya ke? InsyaAllah hamba pun tak pandai juga. Ya, orang nanya ni boleh pahala sebenarnya. Orang nanya ni. Kita sama-sama mengaji insya-Allah. Sama-sama mengaji, sama-sama tengok ibadat kita ni setara mana. Apa mana ibadat kita ni. Apa mana kita bakat-bakat beki, bakat-bakat tepe. Hak tu kita naknya. Jangan kita saling menyalahkan. Dia ni semaya tak betul, dia ni semaya tak betul. Dah mau semaya lagu mana? Ni tujuan kita mengaji ni, tujuan kita dengar. Angkat takbir masa sujud. Dia orang jantan dia kena peluah. Orang jantan dia kena peluah. Ada orang ni jenis jadah kecil. Orang pelik juga jadah kecil gitu. Waktu tu dahi. Ni, orang jantan ni dia semaya dia kena peluah. Orang tina dia kena kepik sepik gitu. Ni, lepas tu kita semaya ni tuan-tuan sekalian. Pertama ayat tadi semaya biar nampak macam semaya. Apa kita nak sepik gitu apa ya? Cuma apa dia? Luar gitulah. Dah sejadah kita kecil buat depek dahi, dahi sudah Dah kita jenis ceremak, jenis gapo ni kapek cemak gapo. Kita lapik hidung kita dengan dahi kita. Tangan tu tak kena peluah kau jatuh ni. Jangan duduk sepik nak guna cara depan letak sepik gitu. Ni nampak lagu lain, nampak macam orang tino pulak semayang. Jangan tuan-tuan sekalian ni. Sebab benda ni kalau kita buat dengan tak sengaja tak ada arah lah. Dengan tak sengaja tak teringat tak ada arah lah. Tapi kalau kita khabar benda tu, kita pergi buat juga. Jangan dia boleh mempengaruhi soh kodok semayang kita ni. Orang jatuh semayang, kita tahu belakang dah kena akak ni, kena buka gini gapo. Orang tino kena kepik gini gapo. Orang tino masa sujud dia kena perapak perut dia dengan paha. Masa sujud ni dia kena perapak perut dia dengan paha. Orang jatuh tak apa dia lonjong lah ke depan, dia kena buka gini gapo. Tu kaedah dia. Tapi kalau kita duk kepik gitu, nak ayat cermaknya kita ni, Allahu Rabbi. Nabi dulu semayang ni debu habis atas muka ni. Nabi sujud atas tanah ya. Kita ni standard atas jadah, lepas tu letak tangan pula atas jadah. Jadah kecil pula. Cara nak garu boleh jangan lebih pada 3 kali pergerakan. Maknanya kalau garu 2 3 boleh lah. Tak ada masalah. Hak dia tak bolehnya pergerakan kasar.
Kalau pergerakan yang kecil tak ada masalah. Pergerakan yang kecil, janggut kita pun gerak kadang-kadang. Ni, lidah kita pun gerak menghadap baca. Batal lah semayang kena kira agak. No? Ni pergerakan yang kasar dia tak boleh. Gata sini gata kita berok. Ni pergerakan yang kasar ni. Berok. Lebih dari 3 kali batal semayang. Ni nak garu boleh letak gitu kan. Gata sini, letak sini. Kek. Nak garu lama mana? 2 jam pun tak apa boleh garu. Contohnya gitu. Sebab benda kecil. Dia tak boleh benda yang besar, pergerakan yang besar. Deh. Gedak depan ni mudah atas belakang masalahnya. Dok atas belakang kata orang atas belakang. Kita letak tangan gitu. Buatlah. Dengan jari kita ni pergerakan kecil. Deh, ada soalan lain ke? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nunika syamsika abadan abada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna.